Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Kita teruskan hari ini kita masuk bab yang baru, itu bab 13. Dia ada 3 bab lagi untuk saya. Sempatlah kita habiskan sebelum hujung tahun ni dan kemudian kita akan buat ulang kaji lah. Okey, bab 13 iaitu berkaitan dengan migrasi penduduk. Okey, pertama kita tengok dulu apa maksud migrasi. Okey, indikasi bab dulu lah. Migrasi yang berlaku akan menyebabkan perubahan struktur penduduk. Okey. Macam sebelum ni kita belajar pasal kadar kelahiran, kadar kematian dan juga migrasi. Okey, yang ni bab ini dia akan fokus secara lebih lanjut berkaitan dengan migrasi. Dan bagaimana migrasi ini akan memberi kesan kepada sosial dan ekonomi sesebuah negara. Okey, jenis migrasi yang berbeza akan memberi kesan yang berlainan kepada kawasan asal dan kawasan yang dituju. Okey, dalam bab kesan, dalam tajuk kesan kita akan tengok apa kesan positif, apa kesan negatif satu-satu kawasan yang mana ramai penduduk sama ada masuk atau keluar kawasan tersebut. Okey, justru migrasi penduduk perlu diuruskan secara bijaksana agar tidak meninggalkan impak negatif kepada pembangunan negara. Okey. Dalam bab ini, apa yang anda akan pelajari ialah konsep migrasi penduduk, membezakan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman ialah berlaku dalam negara. Okay. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi migrasi, menilai kesan migrasi dan juga langkah-langkah mengurangkan kesan. Okey. Okay. Ada kesan, maksud kena ada langkah. Apa langkah dia? Kalau kesan positif macam ni, okay, apa langkah yang boleh kita nak baikkan lagi? Atau kalau ada kesan negatif, macam mana kita nak kurangkan kesan negatif tersebut kepada sesebuah negara? Okey. Dia ada 5 bahagian, 5 subtajuk. Okey. Konsep dan juga penjelasan migrasi dalaman dan antarabangsa, faktor yang mempengaruhi, kesan dan juga langkah mengurangkan migrasi. Okey, yang pertama, apa yang anda faham tentang migrasi? Sebelum ni ada yang tanya, apakah migrasi cikgu? Okey, migrasi ialah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang merentasi sepadan kampung, daerah, bandar, negeri dan antarabangsa. Migrasi boleh dibahagikan kepada migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Dan juga kalau nak pecahkan lagi, kita boleh katakan migrasi pun ada 2 jenis. Satu migrasi sementara dan satu lagi migrasi kekal. Migrasi sementara contoh masuk universiti. Okey, anda bermigrasi selama 4 tahun ke daerah lain, UiTM, ke UMK ke, USM, sebagainya lah. Atau juga migrasi kerja. Okey, aku nak pergi kerja Singapura, wah, buat migrasi antarabangsa. Tapi anda ada target, katakan 5 tahun nak balik kampung lah. Okey, buat duit banyak-banyak, cukup tempoh nak balik kampung. Tu kita bagi migrasi sementara lah. Kecuali anda kata, aku memang nak duduk sini dah, aku nak duduk KL. Pasal aku duduk kampung. Wah, dah duduk kampung, nak pergi duduk Kuala Lumpur pula. Tu lain cerita lah dia. Tu kita masih migrasi kekal lah. Kalau memang awak kekal sungguh di Kuala Lumpur, tu okey. Adalah satu konsep migrasi juga. Okey. So ingat poin dia. Highlight sikit. Perpindahan penduduk. Allah. Perpindahan penduduk. Buat ni tak boleh nak highlight. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Okey, ini info tambahan. Yang ini juga dipengaruhi oleh kadar kelahiran, kadar kematian dan juga migrasi. Penduduk Malaysia dijangka meningkat 2040. 2019 tahun lagi atau 18 tahun lagi akan ada 41 juta orang. Sekarang ni kita ada 32 juta. Okey, ini zaman anak awak lah nanti ni yang awak akan kahwin, ada anak.
20 tahun lagi. Sekarang awak umur 16, 20 tahun lagi 36. Okey. Ada anak berapa orang anak tu? 4 5 orang dah kot. Okey. Okey, itu konsep dia. Ringkas saja yang tajuk 13.7. Satu itu definisi sahaja. Hilang pula. Okey, konsep. Okey, kemudian kita tengok migrasi dalaman dan antarabangsa. Okey, migrasi dalaman berlaku dalam sesebuah negara. Okey. Tak kisah sama ada kampung, okey, duduk kampung kampung apa kampung ikutlah kat rumah awak pun nikah dengan orang kampung sebelah. Awak pun pindah sana. Migrasi dia tu. So kalau buat bancian, penduduk kampung ni bertambah seorang. Itu awak nikah dengan orang kampung sebelah. Okey, daerah, bandar atau negeri. Contoh dia, okey, luar bandar ke bandar. Suatu kampung tak payah kampung A, kampung B lah tu. Contoh Belaga ke Kuching. Okey, Belaga ni kawasan pedalaman di Sarawak. Okey. Nak pergi sana tu kena naik boat express. Okey, Belaga. Ke Kuching, ke Bandaraya Kuching. Okey, luar bandar ke luar bandar. Kampung Raja di Terengganu ke Felda Chini di Pahang. Okey, faktor-faktor dia nanti kita tengoklah. Ada faktor pekerjaan yang biasanya adalah faktor pekerjaan lah. Okey, bandar keluar bandar. Ni Alustar ke Kampung Kemelong, balik Sik Kedah. Okey, biasanya orang pecing lah ni. Okey, tak pun adalah kerja-kerja lain. Tapi biasanya kalau bandar pindah kampung, biasa orang pecing lah. Okey, bandar keluar bandar. Okey, bandar ke bandar, Seremban ke Shah Alam. Okey, Tanah Merah, Kota Baru. Okey, bandar ke bandar itu panggil. Okey, itu migrasi dalaman. Okey, tak payah pun. Cuma kena ingat, kena tahu bezakan lah kalau dia tanya luar bandar. So, dia kalau dia bagi kampung, okay, contoh dia letak kampung Kampung Cetok, Kelantan, ke Shah Alam. So awak kena tahulah, Kampung Cetok tu adalah luar bandar. Shah Alam adalah bandar. Okey, ada yang silap situ pula. Sebab ada juga kadang-kadang benda yang simple macam ni pun boleh salah. Tak tahu bandar mana, tak kenal bandar-bandar di Malaysia, bandar-bandar utama di Malaysia. Jadi Shah Alam ingatkan kampung juga. Luar bandar ke luar bandar dia buat. Okey. Migrasi antarabangsa, perpindahan migran. Okey, apa maksud migran? Okey, ada kat sini dah. Ialah orang yang berpindah. Migrasi ialah satu pergerakan, satu perpindahan. Migran ialah orang yang berpindah. Dia sama macam ni meteorit. Meteorit. Okey, merantasi sumber antarabangsa dari sebuah negara ke sebuah negara yang lain. Okay, dia boleh bahagi kepada dua, iaitu imigrasi dan emigrasi. Imigrasi, emigrasi. Okay, merentas sempadan antarabangsa. Sebuah negara ke negara yang lain. Okay, imigrasi dulu. Okay, emigrasi dulu lah. Perpindahan keluar penduduk. Okay. Ingat, itu keluar. Keluar penduduk dari negara asal. Contoh Malaysia, rakyat Malaysia berhijrah ke Jepun, Australia, Kanada, Brunei dan Singapura, Thailand ke. Tak kisah dekat ke jauh tu bukan satu persoalan, tapi asalkan dia merentasi negara, itu kita panggil emigrasi, keluar. Imigrasi ialah perpindahan masuk penduduk ke dalam sesebuah negara seperti pekerja dari Indonesia, Filipina, Vietnam dan Bangladesh ke Malaysia. Dia bagi contoh negara yang miskin saja. Dan kita pun ada juga expatriate yang dari negara maju yang masuk ke Malaysia.
Okey, ni negara ni kalau ni pekerja-pekerja kelas rendah lah ni kita panggil. Tapi kita ada juga pekerja-pekerja mahir, pakar-pakar yang pindah masuk ke Malaysia. Tapi kalau nak tengok jelasnya ialah dari negara ni lah yang ramainya. Okey, pemindahan masuk. Ini pekerja-pekerja asing yang dalam kategori pekerja kelas rendah. Banyaknya lah. Okey, ada info tambahan iaitu transmigrasi. Ni apa pula transmigrasi? Banyak istilah pula. Okey, transmigrasi ni ada juga kadang-kadang dia akan tanya dalam soalan. Merujuk kepada program migrasi yang dirancang oleh kerajaan. Okey, sebagai contoh, Indonesia pernah menjalankan proses ini dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke Pulau Sumatera, Irian Jaya dan Kalimantan serta beberapa pulau yang lain. Pulau Jawa ni dia terlalu ramai orang, dia nak buat pembangunan memang tepu dah. Okey, nak buat bandar baru tak boleh. Nak kena robohkan bandar yang lama, nak kena robohkan bangunan, nak kena pindahkan penduduk. Jadi terlalu ramai, terlalu padat. Jadi dia kata, okay, aku bagi tanah dekat Pulau Sumatera, seorang 10 ekar. Pergilah tanam kelapa sawit kat sana. Dia macam Malaysia lah. Malaysia pernah buat macam Costa Felda kan. Kita panggil transmigrasi. Tapi yang ni, kita tengok dalam, kalau tu lebih kepada nak membangunkan luar bandar. Kalau Indonesia ni, nama tujuan dia untuk mengurangkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Okay. Bagi tanah 10 ekar seorang, 50 ekar seorang, pergi tanam kelapa sawit, pergi pindah ke sana. Okay. Itu kita panggil transmigrasi. Migrasi yang dirancang oleh kerajaan. Okay. Okey, yang ni mudah saja, konsep dia pun mudah faham, semua kena ingat. Yang ni kalau biasa emigrasi, imigrasi dan juga transmigrasi. Okey, itu kena ingat istilah dia. Okey, itu saja untuk tajuk 13.1 dan 13.2. Jadi video seterusnya kita akan tengok tajuk 13.3 iaitu faktor yang mempengaruhi migrasi. Okey, sehingga jumpa lagi dalam video seterusnya. Ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup. Okey, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.